pada Baru Salak Tinggi Negeri Selangor Darul Ihsan insya-Allah. Seperti mana yang Ustaz maklumkan tadi, ada perkara pertama yang Ustaz minta. Alhamdulillah Ustaz tengok ada 3 orang yang buka. Thank you. Masih lagi ruang dan peluang Ustaz bagi. Buka kamera dan tutup mic anda. Yang kedua, pastikan anda ada buku nota dan catatan untuk pastikan ada banyak ilmu yang Ustaz nak share dapat anda catat, bukan sekadar telinga hari kita dengar, tapi tangan kita mencatat dan fikiran kita hari ini kita letakkan untuk kita observe segala ilmu yang bakal kita kongsikan insya-Allah. Yang ketiga, fokus dan berikan tumpuan. That is very important for you. Why? Kerana orang yang fokus, orang yang berikan tumpuan, insya-Allah dia akan dapat banyak ilmu yang bakal diaplikan dalam diri mereka, terutamanya sebagai seorang pelajar yang memahukan kejayaan. Yang keempat, respon yang baik dan energetik. Maknanya adik-adik, dalam program Ustaz pada petang ini, Ustaz bukan cakap seorang-seorang, tak. Dan Ustaz akan menunggu bual rakan-rakan hari ini yang berada dalam talian, terutamanya mereka yang susah sangat nak buka kamera tu. Kadang-kadang kita panggil kan, namanya ada tapi orangnya mungkin tak ada. Kita tak naklah berjumpa di saat-saat seperti itu. Amat sedih. Dia join tapi bila panggil orang dia tak ada. Kita tak nak, jangan malukan guru-guru anda. Okey. Dan yang kelima, saya mohon kerjasama juga. Tolong jangan share link kita ni di grup-grup yang tak apa-apa. Sebab pengalaman Ustaz ialah mengendalikan program, ada di antara pelajar yang tidak bertanggungjawab, dia share link kita ni di grup yang tak apa-apa tu, akhirnya kita mendapat serangan cyber. Tahu serangan cyber kan? Dia kacau, ganggu, dia buat bising dan sebagainya. Saya harapkan dalam tempoh hingga jam 5 ini tidak ada sebarang masalah yang berlaku dan kita doakan insya-Allah program kita dapat berjalan dengan lancar. Thank you adik Ibtisam, thank you adik Nur Sezana dan juga thank you adik Muhammad Danish. 3 orang yang sudi buka kamera, yang tak buka kamera tu saya tak nak paksa, tapi sejujurnya saya bagi tahu hati saya terluka. Sebab orang yang nak beri ilmu ni, nak lihat wajah orang yang nak terima ilmu daripada saya ni, tapi dia susah sangat nak buka kamera, mungkin special sangat wajah mereka, mungkin bagi dia tak layak untuk wajah mereka dipaparkan pada saya, atau mungkin bagi mereka adalah saya ini tak layak untuk melihat wajah mereka. Subhanallah. Tak apalah adik-adik, apapun Ustaz akan teruskan tanggungjawab Ustaz untuk berkongsi dengan anda dan diharapkan kelukaan Ustaz ini dapat hari ini diperbaiki dari masa ke semasa. Kita akan nanti hingga ke penghujung insya-Allah. Baik adik-adik. Sebut pasal kejayaan. Saya yakin dan percaya semua orang nakkan berjaya. Tajuk kita pula hari ini sangat luar biasa. Time for change, ayo bangkit. Wow, kan? Sebab bukan kita hari ini berada dalam saat yang kita hari ini lemah, tak. Tapi kita nak bangkit dari pelbagai hari ini perkara yang kita alami dalam tempoh yang cukup mencabar pada hari ini. Dan sebut pasal kejayaan, Ustaz nak lihat respon pertama daripada anda dulu adik-adik. Bila sebut pasal kejayaan, selalu dalam program Ustaz tanya siapa nak berjaya, semua angkat tangan. Ya Ustaz, saya nak berjaya. Tapi dalam ruangan kita dalam talian ini, saya nak tengok respon anda di ruangan komen. Berapa orang yang sudi menulis di ruangan komen dengan pertanyaan yang Ustaz akan tanya kepada anda, dan nama-nama mereka yang menulis Ustaz akan doakan dia. InsyaAllah perjuangan dan juga perjalanan dia nakkan kejayaan akan dipermudahkan oleh Tuhan. Oleh itu Ustaz tanya anda, siapa nak percaya, sila tulis di ruangan komen saya. Sebab orang-orang yang menulis saya ini adalah satu benda yang ingin hari ini. Wow. Denish, Khadijah, Iman, Akmal, Khairul, Gayana, Adam, Adira, Zarin, Amar, Farida, Mazrin, Syasha, Rasul, Nafal, dan juga rakan-rakan yang lain. Subhanallah, dahsyat, Masya Allah. Dan nampaknya semakin ramai buka kamera. Mungkin ayat pedas Ustaz tadi penceramah terluka memberikan kesan kepada diri. Tak sampai hatilah aku kan kesiankan Ustaz kalau terluka dan sebagainya. Okey adik-adik, terima kasih ramai yang memberikan respon. Saya nak. Ya Allah ya Tuhanku, kepada mereka yang menulis jawapan nak atau menulis jawapan saya doakan insya-Allah mereka-mereka yang menulis dan memberikan respon itu adalah anak-anak yang akan dipermudahkan kejayaan mereka dalam kejayaan dan akademik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik. Realitinya semua manusia di dunia ini mahukan kejayaan. Tapi hari ini kita tahu kan,
Hampir 2 tahun Allah Ta'ala hari ini beri ujian yang maha hebat. Masya Allah. Apa tu? Coronavirus. Saya kena percaya tak ada seorang pun yang nakkan coronavirus ni. Ada yang nak ke? Kan? Ada yang minta, ya Allah turunlah coronavirus. Tak ada. Kita dah 2 tahun adik. Dah 2 tahun. Ada yang kejap-kejap pagi ni dah semakin okey turun. Macam yo-yo kan dia punya case dia. Tapi adik yang saya bimbang adalah tentang kesilapan pelajar bila menghadapi saat coronavirus ini. Apa kesilapan pelajar? Pertama sekali, ada mungkin di antara kita yang beranggapan, alah coronavirus, sekolah dah lama cuti, sekolah dah lama tak buka, maka tak perlu belajar lagi. Oh my God. Ini yang saya takut adik-adik. Bila mana kita letak dalam mindset kita, sekolah dah lama tak buka, sekolah hari ini dah lama tutup. Dek, please. Walaupun sekolah tak buka, dah lama tak buka, baru sekarang buka. Tapi sepanjang percutian itu telah diadakan kelas PDPR bukan? Malamnya ada pula yang tak nak ikut kelas PDPR waktu yang lepas. Ini pun tak risau ni. Ramai. Maka ramai juga yang ketinggalan dalam bidang akademik. Dan yang paling saya risau, hala 7 pelajar dah mula ke laut. Bila saya tanya pelajar, macam mana matlamat anda? Entahlah Ustaz. Bila lama tak sekolah ni rasa lain macam pula. Ya Allah. Baru-baru ni Ustaz datang ke sebuah sekolah di Melaka. Yang mana sekolah tu menyemput Ustaz buat program secara bersemuka. Tapi secara dalaman lah. Yang mana Ustaz tanya seorang demi seorang. Apa hala tuju dia mereka apabila mereka jejakkan kaki balik ke sekolah. Ada yang ada hala tuju. Tapi yang lebih ramai itu ada di hala tuju dan matlamat mereka semakin lama semakin jauh dengan apa yang mereka nak. Sebab apa? Sebab mereka menjadikan coronavirus ini sebagai asbab yang mana lunturnya semangat mereka. Jangan begitu adik-adik. Yang keempat, bila sebut lunturnya semangat, ada di antara pelajar juga hari ini semangat dan motivasinya hilang. Dia rasa macam susahnya nak berjaya Ustaz. Masuk ke kelas PDPR, hari ini susah nak belajar Ustaz. Tak faham apa yang cikgu ajar. Minat dekat kelas online tu tak sama macam minat main game online Ustaz. Oh ada. Ada kan. Jadi macam-macam kita dengar. Dan yang paling Ustaz takut apa tahu? Wujud sikap yang negatif dalam diri seorang pelajar. Oleh itu ada yang terhormati Allah sekalian. Saya tak nak asbab coronavirus ini kita jadikan ia asbab kepada rasa putus harapan dan rasa kita sukar nak berjaya. Bila ada dalam masa macam ni, kita kena ubah. Sebab itu namanya time for change. Nak ubah macam mana? Bangkit. Bangkit macam mana? Untuk berjaya. Berjaya macam mana? Petang ini Ustaz akan kongsikan. Sebab itu kami ucapkan terima kasih kepada guru kaunselor anda, Cikgu Azida, kepada hari ini Al-Fadhil Ustaz Samsini Abdullah. Adakan program-program yang boleh memberikan nilai tambah dan knowledge dalam diri kita untuk kita keluar menjadi orang yang betul-betul bangkit dan ubah diri untuk menjadi orang-orang yang berjaya. Oleh itu anak-anak, ada 4 modul yang Ustaz akan sharekan pada petang ini untuk pastikan kita benar-benar boleh berubah dan benar-benar boleh kita berjaya. Ada berapa modul? Ada 4 modul. Boleh tuliskan di ruangan anda punya buku dan juga nota anda. Apa modul tu? Yang pertama kita akan lihat mindset versus mental block. Wow, ini modul yang sangat penting. Bagaimana kita nak grow mindset kita adik agar kita dapat keluar daripada mindset seperti tadi, yang tak nak belajar, yang malas belajar, yang matlamat dah hilang, yang semangat dah ke laut kan? Kita akan buat sama-sama sifat ini. Yang kedua, elemen 3K. Ni 3K. Elemen apa 3K tu? Elemen yang boleh membawa kita kepada kejayaan. Apa dia 3K tu? Nanti kita sama-sama kongsikan. Yang ketiga, no more reason. Wow, ini juga modul yang best. Kita tak nak jadi manusia seperti burung bangau. Bangau kenapa kan? Asyik salah ke orang lain je. No more reason. Kejap lagi pun Ustaz akan terangkan. Dan akhir sekali, awak tindakan dan perubahan. Apa benda tindakan yang perlu kita buat, perubahan yang kita lakukan di hujung program, habis je kita terus apply agar anda dapat sesuatu dalam program pada petang ini. So, kita pergi hari ini, modul yang pertama, mindset versus mental block. Anak-anak yang terhormati Allah sekalian, sebut pasal mindset. Saya kira percaya, ramai pelajar kadang-kadang dia rasa tak semangat hari ini seperti mana kita sebelum COVID-19 dulu.
Naik pun sekolah, rasa masih lagi feel nak exam tu kadang-kadang masih tak ada. Nak tingkatan 4, mungkin lah. Tingkatan 3 mungkin kan bila exam besar tak ada, dia rasa macam alah biasa je. Yang SPM ataupun STPM, please jangan sampai anda terperangkap dengan your mindset. Sebab itu petang ini kita kena bina cara fikir yang positif dalam diri kita. Jangan sampai anda terperangkap dengan dua perkara. Apa tu? Pertama, pemikiran negatif yang membawa kepada pandangan orang lain terhadap kita pun negatif, maka kita pun rasa kita negatif. Contoh, kadang-kadang kita nak berubah kan, nak belajar kan, kadang-kadang kita nak berjaya kan, tapi orang luar kata apa? Alah bro, tak payah belajar lah bro, kau tak pandai pun. Contoh, pernah tak anda alami saat seperti itu? Kan? Kadang-kadang adik Nur apa nama ni? Adik Jazlina. Oh, thank you adik Jazlina. Macam dalam kereta je tu. Wih, dahsyat Okey, katakan adik Jazlina nak belajar, nak percaya. Tiba-tiba orang kata, alah Jaz, kau bukan pandai pun. Daripada dulu macam tu je, tak payahlah belajar. Kalau pandai pun ke dapur juga. Nampak tak? Pandangan orang lain terhadap kita very negative thinking. Tapi kalau ada orang kata, wish, aku tengok si Muhammad Denny super, belajar memang bagus, aku yakin berjaya. Ini pemikiran yang kita nak. Masalahnya sekarang anak-anak, adik-adik, guru-guru yang semata Allah sekalian, masyarakat kita ini 80% boleh kita katakan yang suka kepada kecaman dan pemikiran yang negatif. Cuba kita tengok kat Facebook tu kan, orang buat baik pun kena kecam. Orang buat jahat lagi lah kena kecam kan. Apatah lagi kita ni yang nak percaya ni. Oh my God. Benda ini adalah lumrah dan benda ini adalah benda yang fitrah yang ada depan mata kita. Cuma jangan sampai kita terperangkap. Kerana apa? Kita tak nak pandangan negatif orang terhadap kita ini membawa kepada pandangan negatif terhadap diri kita sendiri. Oh, ini yang bahaya ni. Contoh macam mana Pernah tak anda terfikir seperti ini? Aku ni boleh tak dapat form flat ni? Kan? Kenapa kita berfikir itu? Sebab kita terbayang-bayang, terngiang-ngiang kata orang kan. Engkau belajar-belajar bukan boleh dapat form flat pun kan. Benda ni susah STPM ni. Kita terngiang-ngiang kan. Benda itu sebenarnya terbawa-bawa mindset ke dalam minda kita hingga kita rasa macam aku ni tak boleh lah. Susah lah benda ni. Payah lah. Kan? Adik-adik, please. Ini normal. Cuma you kena tahu macam mana you nak keluar diri you daripada masalah ini. Kerana percayalah, kebanyakan manusia yang hari ini nak berjaya, dia bukan tak boleh berjaya, tapi dia tertewas dengan mindset dia sendiri. That is a very important. Kalau kita nak berjaya, your mindset kena cekal. Mental you kena power. Orang nak cakap apa pun lancar. Yang penting, kita yang nak berjaya. Betul ke tak betul? Sebab itu adik-adik yang terhormati Allah sekalian, kalau orang cakap pagi ni, alah dia poyo je lah, dia cakap dia boleh kan, bukan senang pun. Ya, hari ini memang cakap senang, tapi hari ini kalau kita tak usaha, kita akan jadi lebih susah. Tapi kalau kita usaha dengan mindset yang positif, I believe that you can get what really you want. Cuma adik-adik yang terhormati Allah sekalian, satu nasihat saya, apa yang penting adalah bagaimana anda melihat diri anda, bukan bagaimana orang melihat diri anda. Dan ini juga saya ambil kata-kata daripada seorang yang sangat percaya pada hari ini bernama Irfan Khairi. Saya yakin dan percaya adik-adik kenal dengan Irfan Khairi, seorang anak muda Malaysia yang hari ini berada di Dubai, kadang-kadang balik Malaysia Dubai, yang mana dia belajar di Malaysia dan belajar di luar negara. Pernah dikatakan gila nak jadi jutawan hanya menjual peta Malaysia dekat internet satu ketika dulu. Tapi tengok sekarang siapa beliau. Kerana apa? Sebab dia kata apa? Yang penting adalah bagaimana anda melihat diri anda, bukan bagaimana orang melihat anda. Saya kena percaya anak-anak form 5 ini faham maksud saya kan? Jadi adik-adik, kalau orang lain memandang hari ini kita orang yang hari ini tak ada potensi untuk percaya, cakap dengan dia, terima kasih, doakan aku, apa yang kau cakap tidak benar. Kan? Ustaz dulu pernah merasai juga tau. Waktu Ustaz Form 5 dulu di SMK Ustaz Muhammad, batu berenang lelaki lah. Sekolah Ustaz semua lelaki, tak ada perempuan. Yo, budak-budak lelaki ni, dia punya asal dengki dia, na'udzubillah min zalik, lagi dahsyat. Kita tulis dekat kertas, nak masuk UM, dia gelakkan. Kita tulis nak dapat straight A, lagi dia gelakkan. Pernah ketika dia Ustaz hari ni tampal dekat lokal Ustaz tu kan, kawan-kawan yang jenis yang, yalah, budak lelaki nakal kan, dia kata apa? Mungkin kau tak dapat straight A. Dik, rasa sakit hati tak?
Sakit kan? Rasa nak tumbuknya muka dia kan? Tapi Ustaz kata apa? Sabar. Kadang-kadang orang ni ada mulut, kadang-kadang dia tak tahu macam mana nak zip mulut dia kan? Ustaz kita doa dia insyaAllah. Kerana apa? Akhirnya Ustaz buktikan pada mereka dengan usaha. Ustaz buktikan orang yang dikata nak masuk IM, budak-budak yang gelak tu adik-adik tak dapat masuk universiti yang mereka nak. Kerana apa? Sebab kita nampak diri kita, bukan kita dok fikir apa yang orang lain kata pasal kita. Jadi itu sangat penting. Kerana apa Ustaz tekankan benda ni tahu? Sebab kita tak nak hari ni adik-adik ada satu penyakit yang dipanggil sebagai the mental block. Yang ni yang paling Ustaz risau. Apa itu mental block? Minda tertutup sehingga perasaan yakin dalam diri mulai hilang dan boleh menyebabkan manusia itu gagal. Ustaz ulang mental block ni adalah bila mana minda kita ni dah tertutup dah. Ibarat macam, alah, kau panggillah siapa sekalipun depan aku ni, aku yakin aku susah nak berjaya. Sampai tu gitu sekali-sekali. Pernah ada kawan-kawan Ustaz kan, susah lah, kau cakap macam mana pun aku tak boleh buat. Memanglah tak boleh buat sebab kau tak buat apa-apa. Kan? Tapi cuba kau berubah dan kau berusaha. I believe that you can get what you want. Kan? Sebab itu anak-anak, kita tak nak macam tu. Dan tahukah anda, ada 5 simptom yang mana tanpa kita sedar, kita sedang berada dalam dunia orang yang ada penyakit mental block. Nak tahu tak apa 5 simptom ni? Saya pun tak pastilah anda ada tak simptom ni. Tapi cuba kita tengok, ada tak simptom ni dalam diri kita? Kalau ada, sila berjaga-jaga. Kita takut esok nanti anda kecewa. Jangan. Kita pergi yang pertama. Apa dia simptom pertama? Penyakit mental block ni ya. First kali, tak percaya pada diri. Ini banyak kan? Kadang-kadang kita nak jawab ni, contohlah SPPM kan. Aduh, nak ambil pengajian susah ni Ustaz, subjek yang payah ni, contoh kan. Atau budak-budak SPM, matematik tambahan, ADMAT. Allah, nak pecah kepala ni Ustaz, ADMAT ni kan. Adik-adik, Ustaz juga pernah alami benda tu. Cuma kita kena tahu macam mana kita nak monitor your emosi dan your punya belief tentang diri tu. Tapi kalau kita terperangkap, susah lah. Yelah, kawan pun cakap, memang susah bro. Muka kau memang tak ada harapan nak jadi bro. Kita pun akhirnya tak buat apa-apa. Maka kita akan rugi kan? Itu dia yang pertama. Simptom yang kedua, tahap motivasi yang lemah. Macam mana boleh tak motivasi lemah? Sebab yang pertama tadi, bila dia tak percaya pada diri, automatik motivasi dia akan down. Sebab itu kena ada confidence level yang baik. Macam mana nak ada confidence level yang baik? Kita Ustaz akan terangkan. Cuma kita kena pastikan diri kita bersama dengan orang-orang yang positive thinking sama macam kita. Tapi kalau kita duk asyik memikirkan dan bersama dengan orang yang negative thinking, yang suka hari ini merungut, yang suka hari ini mengomplain, kan? Semua tak kena. Akhirnya adik-adik, kita akan jadi orang yang rugi. Saya tak kata orang yang gagal, orang yang rugi. Kenapa? Sebab anda ada potensi, tapi anda tak gunakan potensi anda, maka anda akan rugi. Sebab itu dik, bila sebut pasal rugi ni, kita tak nak jadi orang yang rugi. Betul tak? Yang ketiga, suka salahkan orang lain. Uish, ini simptom juga yang banyak ni. Suka salahkan orang lain bila cikgu tanya, kenapa bro tak boleh hari ni skor A dalam subjek ni? Tak boleh lah cikgu, saya bukan tak boleh skor, tapi itulah member. Dah member salah. Dah mak salah, nenek salah, atuk salah. Come on! Manusia-manusia yang suka salahkan orang lain ni adalah manusia yang hari ni adik-adik adalah manusia yang serugi-ruginya. Kenapa? Sebab dalam diri dia sebenarnya ada kekuatan. Dalam diri dia ada potensi. Cuma dia tak nampak potensi itu. Dan macam mana nak nampak potensi itu? Nanti elemen 3K Ustaz akan terangkan insya-Allah. Cuma kita nak tengok simptom ni dulu. Kalau ada simptom ni, kita kena recovery dengan cepat-cepat. Baik, yang keempat, sikap negatif mula timbul. Apa maksud sikap negatif mula timbul? Yalah, bila dah suka salahkan orang lain, nasihat cikgu, nasihat mak, nasihat ayah, nasihat kawan-kawan, dah mula dia tak nak ambil tahu dah. Dia rasa diri dia betul. Dia rasa apa nasihat orang lain tu, lantak lah. Please, come on. Ini 4 simptom yang sangat bahaya, yang tanpa anda sedar, anda sedang memilih untuk gagal. Sebab itu ada adik yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut pasal 5 simptom ni, saya tertarik untuk berbual salah seorang daripada anda, terutamanya mereka-mereka yang bersama dengan saya pada petang yang mulia ini. Siapa orang pertama ya? Kita nak panggil Kita bagilah hari ni yang positif dululah, iaitu orang yang buka kamera kan. Saya nampak ada seorang ni lelaki buka kamera, bersongkok pula tu, masya-Allah. Hai. Senyum, jadi tunduk, jadi masya-Allah, bagus.
Okey. Tak terlupa ya, iaitu adik Muhammad Danish Irsyad bin Muhammad Roslan. Sila buka mic anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Seronok Ustaz dapat dengar suara adik ni, Masya Allah. Ni tingkatan 5 ke tingkatan 6? Tingkatan 5. Tingkatan 5. 5 apa ni adik? 5 iltizam. Alright. Hari ni pakai macam pakai nak bernikah ni. Dahsyat. Aduh Ustaz gurau je Okay. Danish, Ustaz nak tanya Danish. Sepanjang Danish bergelar sebagai calon yang bakal mendapat straight A dalam SPM nanti. Amin ya. Okey. Danish pernah tak ada simptom-simptom yang Ustaz share ni dalam diri Danish sendiri? Pernah atau tidak? Sejujurnya pernah lah. Yang mana tu ciri yang pernah? Tahap motivasi yang lemah tu. Tahap motivasi yang lemah ya. Dia lemah macam mana tu? Boleh share dengan Ustaz tak? Sebab Ustaz nak bantu you ni. Sebab masa kan bila dah cuti PKP kan, so exam dah tak ada, so belajar pun online. Bila belajar online pun dia macam kadang dia punya fokus tu kadang melencong kan. Pada kelas online Google Meet, tiba-tiba buka YouTube, tiba-tiba buka situ. Jadi bila dah tak fokus tu, jadi punya semangat dia dah kurang. So bila nak fokus tu kelas pun dah kurang dah. Jadi bila dah fokus kurang tu, so motivasi pun kadang-kadang ada ke perlu ke sekelas, tapi jelas sebab dah nama kelas aku pelajar kan, so kena lah. Okey. Baik, bagus Danish dia berkongsi dengan hari ni datang pada jiwa tu. Kan? Okey, tak apa, bagus Danish awak meluahkan apa yang awak rasa. Sebab itu sangat penting. Kadang-kadang kan kita meluahkan sekadar menyedapkan telinga orang, dia tak sama dengan kita meluahkan untuk kepuasan diri kita. Saya suka jawapan anda. Cuma soalan terakhir untuk Danish. Danish, setelah anda rasa tahap motivasi anda lemah, tak semangat disebabkan PKP, kelas online, kerja-kerja buka dan sebagainya, apa yang awak lakukan untuk menaikkan motivasi anda kembali? Kalau untuk saya lah, saya cuba untuk, kalau macam sebelum ni kan exam tak ada, jadi saya cuba untuk naikkan prestasi saya untuk berlumba-lumba lah untuk dapat prestasi yang terbaik dalam kalangan kawan. Tanpa anda sedar, anda sebenarnya dalam proses mengeluarkan diri anda supaya anda tidak berada dalam penyakit mental block dalam seterusnya. Contoh, bila Danish kata tadi, ya saya akan cuba lakukan terbaik. Betul Lakukan terbaik. Bermakna anda bangkit untuk lakukan yang terbaik berbanding yang nombor 3 tadi selepas tahap motivasi lemah, suka salah kawan lain. Jadi anda tak salah kawan lain, anda bangkit agar anda dapat buktikan walau apa cabaran sekalipun, tapi aku akan lakukan terbaik demi masa depan aku yang lebih cemerlang. Okey, tahniah Danish. Saya suka, saya harap anda stay tune sehingga ke petang nanti dan saya doakan anda akan dapat kerjaan cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. Nanti Danish, kalau dapat straight A, kontak Ustaz tau. Okey. Ada hadiah saya nak bagi. Wish. Tahu? Jangan gelak betul ni. Ustaz apa ni? Jangan nampak gelak tu macam, ya ke aku dapat straight A. Okey, dia kena insyaAllah Ustaz. Ustaz bagi tahu ni, kalau anda dapat straight A, jangan malu, jangan segan kontak Ustaz. Tak tahu nombor telefon Ustaz, minta dekat kaunselor anda, ada disimpan. So, kontak Ustaz, saya dapat straight A. Berapa A kalau straight A di mana salah satu tinggi? Berapa A? 11-12 saja. 11-12. Wow, Ustaz tak minta 11-12, Ustaz minta 10 A je. InsyaAllah cakap amin. Okey, amin Boleh InsyaAllah. Persaksikan 100 orang yang ada ni. 100 orang yang ada ni, andai kata anda, ini saya offer untuk anda, bukan orang lain tau. Sebab yang anda buka kamera, anda bekerja sebaik baik, saya offer kepada anda ni. Kalau anda boleh dapat 10 A Danish, call Ustaz, hadiah yang Ustaz janjikan adalah tak banyak, wang tunai RM RM1,000 untuk anda. Nak atau tak nak? Boleh. Boleh ini bukan Ustaz saya saja camat tak? Betul. Ustaz nak hari ni, kalau Ustaz hari ni keluar RM1,000 pun tak apa, tapi Ustaz nak tengok ada seorang yang dapat 10 A dan ke atas dan yang mungkin datang daripada Danish. Amin. Ustaz cakap bukan orang kosong ini bukan janji orang politik, bukan. Ini orang motivator yang nak motivate, insyaAllah. Sebab Ustaz pernah dulu 3 tahun yang lepas, Ustaz offer dia tak banyak, 500.
waktu tu dia ambil apa tu SPM juga. Ustaz janji dia 8A 500 dan dia dapat 9A. Ustaz bagi 500. Ni 10A ni 1000 banyak Habib. Wah kan, ni semangat antara. Tapi janganlah belajar nak lepas 10A sebab 1000 Kita belajar untuk kejayaan kita 1000 sebagai bonus saja. Okey. Baik, terima kasih Danish. Kita teruskan perkongsian kita pada petang ini. Terima kasih. So anak-anak pelajar guru yang saya hormati Allah sekalian. Itu contoh Danish yang pernah ada simptom daripada 5 simptom yang Ustaz kongsikan. Percayalah, setiap orang pernah melalui simptom yang Ustaz yang Ustaz kongsikan pada petang ini. Cuma adik-adik terhormati Ustaz, macam mana kita nak keluarkan diri kita bersimptom ni? Saya bawakan story sukses berkenaan dengan seorang pelumba yang luar biasa hebat bernama Dato' Azizul Hasni Awang. I believe that semua orang mengenali Azizul Hasni Awang, the pocket rocket man, seorang atlet pelumba basikal negara yang sangat awesome. Kenapa saya kata sangat awesome? Banyak sangat-sangat ni. Sebab dia juga pernah dikecam, dia juga pernah disindir, dia juga pernah dikatakan hangat-hangat teh ayam. Kenapa? Sebab badan ni adik, tubuh badan dia sangat kecil. Kalau siapa pernah jumpa secara live dan Ustaz pernah jumpa secara live, memang kecil. Kecil, tak tinggi, model kan. Tapi cita-cita dan impiannya sangat tinggi. 10-15 tahun yang lalu adik, dia pernah cakap kat wartawan, dia nak jadi juara dunia. Tapi orang gelakkan. Dia pernah cakap dekat wartawan, dia nak bawa pingat Olimpik untuk negara. Orang gelakkan. Dia pernah cakap, dia nak duduk ranking nombor 1 dunia. Laki orang gelakkan. Dan dia pernah cakap pada wartawan, one day saya akan jadi juara dunia. Pun orang gelakkan. Yelah, orang Malaysia ni kadang-kadang suka gelakkan impian orang kan. Saya tak kata anda, mungkin sebagai besar macam tu kan. Jadi dia rasa macam, aku ni tak boleh ke semua yang aku cakap ni semua gelakkan. Sehingga satu ketika dulu, awak boleh search kat internet kisah dia. Waktu mula-mula dia join sebagai seorang atlet lumba basikal, dia pernah memohon untuk dapatkan basikal yang berharga ribuan ringgit. Mahal. Tapi tak ada seorang pun yang hari ni endahkan. Sebab apa? Macam tak ada potensi dia budak ni kan. Kan? Tapi kita tengok sekarang adik. Luar biasa kan? Kena ingat, dalam proses tadi luar biasa tu, macam-macam perkara dilalui. Contohnya dalam gambar ini. Ini kisah benar bagaimana Abang Azizul Hasni Awang pernah ketika dulu nak jadi hari ini orang yang layak ke Sukan Olimpik. Maka adik dia masuk perlombaan ini. Perlombaan yang sangat-sangat dahsyat. Kenapa saya kata dahsyat adik? Sebab dalam final race ini dia kena dapat top 3. Saya ulang top 3. Hanya top 3 je yang layak ke final Sukan Olimpik. Maka adik, ke-6 pelumba termasuk Abang Azizul ni berlumba dengan belaju. Cuma malamnya ketika final lap itu, macam biasalah juri akan main kalau macam ni kan. Menandakan pusingan akhir. Maka ke-6 minit memotong antara satu sama lain. Hinggalah di seliku terakhir itu berlaku satu pertempuran yang mana 5 daripada 6 pelumba berlanggaran antara satu sama lain. Cuba lihat. Cuma satu je yang depan ni, yang Ustaz tunjuk depan ni, yang putih ni tak berlanggar. Dia layak ke Olimpik. 5 lagi akan berebut 2 tempat. Yang wajah merah ni dah tergolek macam katak dah. Kan? Dan dalam hari ini bulatan merah ni ada seorang yang tergolek di tengah-tengah ni, itulah Azizul Hasni Awang. Dan ketika-ketika ni pun terbabas ya. Dan ketika dia terjatuh, rupa-rupanya keadaan kaki dia sangat berat seperti ini. Ada satu hari ini kayu tercucuk adik-adik dekat betis dia. Dan ketika itu tim Malaysia datang dekat Azizul ni, Azizul kata, no, saya rasa walaupun sakit, saya nak teruskan perlombaan. Jurulatih dia tak benarkan ketika itu. Jurulatih dia kata, kalau you teruskan perlombaan, maybe you akan berehat selama hampir setahun. Dia kata, no, saya yakin saya nak ke Olimpik kerana ini peluang saya. Walaupun sakit, saya tetap kena bangun dan bangkit. Maka apa berlaku adik-adik? Azizul Hasni Awang bangkit daripada kesakitan. Dan ketika itu kita dapat lihat bagaimana Abang Azizul Hasni Awang menunggang basikal seperti dalam gambar ini. Lihat betul-betul dek. Ini kayu yang cucuk dia punya betis. Dan pendek cerita, dalam perlombaan ini
Azul Hasni Awang mendapat tempat ketiga dan layak ke Olimpik. Cuma apa yang dapat kita dapat lihat kat sini adik-adik. Pertama sekali, Azul Hasni Awang walaupun dia sakit, walaupun kaki dia tercucuk, walaupun dia terjatuh, tapi itu bukan asbab dia tak teruskan perlumbaan dan impiannya untuk bergelar Olimpian. Sebab itu anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, Form 3, Form 4, Form 5, Form 6, kita ni diuji oleh Allah sikit je sebenarnya. COVID, tak boleh hadir sekolah. Ada pun datang ke sekolah terpaksa bergilir-gilir. Kadang-kadang datang sekolah, kadang-kadang tutup balik. Kadang-kadang datang sekolah kena kuarantin. Kadang-kadang kena belajar bersemuka, lepas tu terpaksa belajar PDPR. Ini ujian yang bagi saya adik-adik sikit je Tuhan uji. Kalau kita lihat adik Abang Azul Hasni Awang ni lagi dahsyat adik. Tapi saya nak tanya, adakah Abang Azul Hasni Awang dah jatuh tadi dik? Dia terus hari ini give up dan mendiamkan diri? Tak, bukan? Dia tetap bangun, dia tetap bangkit sebab dia tahu aku ada impian dan cita-cita. Sebab itu adik-adik, kalau kita tengok 5 simptom tadi, yang tak percaya pada diri, yang motivasi down, yang suka salah orang lain, yang sikap negatif dan pilih tergagal, tak ada dalam diri dia. Walaupun orang cakap macam-macam dari awal, tapi dia buktikan. Come on, aku juga boleh yakin dan percaya untuk percaya. Dan dia buktikan satu persatu. Contoh yang pertama, dia bangkit dan dia berjaya menjadi juara dunia pada tahun 2017. Kalau tengok dalam gambar ni, betul tak saya kata? Memang pendek orang Malaysia ni. Kan? Jangan marah kalau orang tinggi-tinggi dia. Kecil. Kalau tengok Abang Azul Hasni Awang ni, ya Allah, hai, nak dibanding Mak Saleh kiri kanan tu, ya Allah, lebih tinggi daripada dia. Ni muka dia lebih paras dada Mak Saleh ni dia. Tapi dia mampu jadi juara dunia. Tak cukup dengan itu adik-adik, ranking nombor 1 dunia. Siapa kata orang pendek, orang Malaysia, orang Dungun Terengganu, ada orang Dungun Terengganu tak boleh jadi juara dunia dan duduk ranking nombor 1 dunia. Dulu orang gelakkan dia, orang kata dia tak boleh, orang kata dia tak ada potensi, tapi dia buktikan. Dan dulu orang hari ni dia nak minta basikal berharga ribuan ringgit pun orang tak bagi. Kita tengok kat Olimpik baru ni kan, harga basikal dia berapa bit? Kan? 100,000 kan? Kat juta termasuk research dia punya basikal. Nampak kan? Dan akhirnya dia berjaya bawa pulang pingat perak buat negara pada Olimpik di Tokyo, Japan pada tahun lepas. Maknanya apa adik? Hari ini Abang Azizul walaupun peringkat awal diuji, di peringkat awal dicela, dicaci, dimaki, tapi tak terdetik dalam hati dia untuk down. Dia kata apa? Ingat balik kata-kata Ustaz dengan Abang Irfan Khairi tadi. Yang penting bagaimana anda melihat diri anda, bukan bagaimana orang melihat tentang anda. Jadi kita ni adik-adik kalau orang cakap macam-macam pasal itu diri dia. Tapi your mindset kena strong, your life kena hari ni kuat. Dan yang paling penting, mindset you dan diri you untuk capai tu nak tu kena padu. Saya kena percaya kalau hari ni kita try, kita gagal. Try, gagal. Yang penting jangan berhenti. Seperti mana kata-kata motivasi Ustaz ni, you try, you fail. The real failure is when you stop trying. Apa maksud tu? Kita cuba, kita gagal. Tapi kena ingat, kegagalan sebenar bila mana kita berhenti untuk mencuba. Sebab itu adik-adik, jangan berhenti. Abang Azul Hasni dah jatuh macam tu, tak nak berhenti. Sebab dia tahu ini peluang. So, yang STPM, yang SPM, peluang anda ni dik, tak lama, tinggal bulan je lagi dik. Takkan you nak berhenti belajar? Takkan semangat you nak down macam tu? Takkan hala tuju you nak habiskan begitu? Come on! Ini peluang terbaik untuk anda hari ini kumpulkan balik, susun balik agar kita sama-sama berubah. That's why time for change. Dan hari ini adik-adik kata orang tu dalam gambar ni. Kenapa orang tu dalam gambar ni? Dia kata apa? Nak berubah. It start with you. Maknanya kena bermula daripada kamu. Dan kalau kita nak bermula adik-adik, jangan kita sembarono aja kita gunakan langkah. Kena tahu apa dia yang kita perlukan untuk kita benar-benar berjaya dan berubah. So, kita pergi ke modul yang kedua, seperti mana yang Ustaz maklumkan tadi, iaitu about 3K. That is a very important elemen mudah tapi ramai yang ambil mudah. Elemen biasa tapi ramai yang apply jadi luar biasa.
Ustaz ulang elemen ni mudah tapi ramai yang ambil mudah, dan elemen ni nampak biasa tapi kalau amalkan you akan jadi luar biasa. Wow. Apa dia? K yang pertama about kemahuan, K kedua about commitment, dan K yang ketiga about consistent. Dan tiga-tiga K ni saya akan terangkan satu persatu. Cuma saya nak tanya anda, bayangkan 3K ni tak ada 1K daripada 3K, boleh percaya tak? Contoh, anda ada kemahuan, dan anda tahu komitmen anda yang mana anda akan lakukan, malamnya anda tak konsisten. Agak-agak boleh percaya tak? Susah kan? Atau anda ada kemahuan tapi komitmen untuk berjaya tu anda tak jaga, apatah lagi anda konsisten dalam proses anda nak berjaya, lagilah ke laut. Sebab itu adik-adik kena ada tiga-tiga, kemahuan, komitmen, konsisten. Kita pergi one by one supaya anda nak faham bagaimana elemen 3K lagi nampak proses anda hari ini berubah untuk berjaya. Kita pergi yang pertama, kemahuan. Adik-adik yang dihormati Allah sekalian, tadi saya tanya, ramai nak berjaya. Saya tulis dekat ruangan komen tadi kan. Syah, saya doakan. Wow, saya nampak dah 109 orang hari ni, daripada 60 naik ke 70 naik ke 80 sekarang dah 100 lebih. Tanya dah syabas kepada mereka-mereka yang baru masuk. Dia doakan insyaAllah yang baru masuk selamat datang. Mudah-mudahan ada ilmu yang anda akan bawa pulang. Teruskan 3K. K pertama kemahuan. Macam saya tadi, ramai orang mahu berjaya, tapi maafkan Ustaz, ramai pelajarnya cakap nak berjaya, hakikatnya hanya banyak sembang kencang. Ayat pedih ni. Kenapa ya Ustaz cakap macam tu ya? Sebab kalau tanya setiap mulut-mulut yang ada depan mata kita dan adik, ya saya nak. Tapi seiring tak usaha kita dengan apa yang kita sebut. Jawapan tak daripada Ustaz jawapan tu ada pada anda. Orang yang nak berjaya dari adik, apa yang disebut nak, dan dia akan lakukan sehabis baik mungkin untuk pastikan yang benda nak tu benar-benar dalam genggaman. Berbanding, ramai orang yang kata, ya Ustaz saya nak berjaya, ya Ustaz saya nak berubah, ya Ustaz saya nak dapat kejayaan. Tapi bila habis program, mesti perangai macam tu. Misalnya habis program, mesti tak berubah-ubah. Sebab tu saya kata tadi, ramai yang hanya sembang kencang. Saya tak nak ia berlaku di depan mata anda dan dalam diri anda pada petang. Once kita kata kita nak berjaya, buktikan, prove it. Yes Ustaz, saya bukan sekarang cakap, tapi saya akan lakukan yang terbaik. So macam mana nak laku dia tadi? Kemahuan perlu datang daripada kemahuan sendiri. Saya memang nak tengok anda berjaya. Cikgu memang nak tengok anda berjaya. Kita punya GB kita tadi, Ustaz Samsini, lagi nak tengok anda berjaya. Tapi ia takkan beri apa-apa makna jika kejayaan itu tak datang atas kemahuan anda sendiri. Betul ke betul? Ini penting tau. Apa beza orang yang nak berjaya atas kemauan sendiri dengan orang yang berjaya atas kemauan orang lain? Orang yang nak berjaya atas kemauan diri sendiri, tak payah disuruh, dia akan buat apa yang perlu dibuat. Berbanding orang yang nak berjaya atas kemauan orang lain, dia akan buat bila disuruh. Bila orang tak suruh, dia akan diam. Faham? Cuma tengok dalam diri kita berada dalam kategori yang mana? Kan? Sebab itu dia kena tanya diri anda betul. Aku cakap aku nak berjaya, tapi kenapa bila time pagi ni ada masa lapang tapi aku masih lagi buang masa. Bila kat rumah aku tak fokus dengan apa yang perlu aku buat, kan? Ini sering berlaku dalam dunia manusia pada hari ini. Sebab itu adik-adik, kita kena mantapkan dengan kemahuan kita dengan cara you kena tahu about the big why, kenapa you mahu berjaya. Sebagai contoh, saya akan berbual orang yang kedua. Kalau tadi kita ada rakan kita adik Muhammad Inish, kita nak panggil pula adik ni, Masya Allah. Saya nampak kepala dia je. Ya itu sebelah. Ya sebelah lagi. Bukan tu Hana Humairah ke apa benda nama tu? Tu dia. Hana Humairah binti Zamri. Sila buka mic anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tak semangat ni. Come on, kita kena semangat. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Naik boleh kan. Baik, ini nama Hana Humairah. Nak panggil apa ni? Hana ke, Humairah ke, atau Omar dan Hana? Hana. Hana tingkatan berapa Hana? Tingkatan 6. Okey, Hana tingkatan 6. Hana, sebelum Ustaz nak tanya about your big why, mungkin Ustaz boleh nak tanya anda tu perkara. After that, dia nak pergi ke universiti mana ya? Apa?
Lepas ni nak pergi ke universiti mana ya? Yang tu saya pun tak berapa nak sure, tapi kalau ada rezeki tu saya masuk je. Okey, tak sure. Ada rezeki masuk je. Hana, jawapan anda telah menggambarkan kepada saya kesungguhan anda belum berada di tahap maksimal, Hana. Orang hari ni bila dia kata saya mau berjaya, yes, contoh Hana, jangan malu Hana, kita belajar dan kita hari ni cuba belajar daripada apa yang patut kita ubahkan. Orang yang nak berjaya contoh Ustaz, saya yakin saya akan masuk di istimaya dalam bidang perubatan. Susah macam mana pun saya kena usaha betul-betul. I believe that. Itu contoh jawapan orang yang hari ini ada kesungguhan yang luar biasa. Tapi kalau jawapannya kan, okey, apa di istimaya yang entahlah, saya pun tak pasti lagi. Tengoklah yang mana-mana terima saya nanti, ke situlah saya pergi. Kan? Bukan kata Hana ramai yang macam tu Hana. Tapi tak apa, saya akan bantu anda. Hana, nak tak saya bantu anda? Nak Ustaz? Nak tak saya bantu? Nak. Nah, okay. So, kita nak bantu ni, kita kena ada elemen ni, Hana. Dia panggil sebagai the big why. Apa the big why ni? Soalan yang mudah, tapi ia kena datang dari jiwa. Contoh, kita nak berjaya kan, Hana? Tapi kita kena tahu kenapa kita perlu berjaya. So, Hana, soalan saya pada anda, Ustaz yakin awak nak berjaya? Tapi tolong share dengan Ustaz, kenapa anda nak berjaya? Silakan, Hana. Saya nak berjaya sebab saya nak bangga ke ibu bapa saya. Kenapa awak nak banggakan ibu bapa awak, anak? Sebab selama ni saya asyik gagal dalam periksa. Jadi saya nak banggakan mereka. Nak bagi mereka gembira dengan kejayaan saya. Bila awak kata awak pernah gagal, rasa-rasanya apa perasaan ibu dan ayah awak? Sedih jugalah. Sedih. Sedih. Anak, come on. Memang betul ya. Setiap ibu ayah nak tengok anak-anak mereka berjaya. Dan setiap anak-anak tak mahu kan ada lilihan air mata mengalir di kelopak mata ibu dan ayah mereka. Anak, jadikan kegagalan anda sebelum ini sebagai pembangkit untuk anda bangkit. Jadikan kegagalan anda sebelum ini sebagai pembangkit untuk anda berubah. Dan jadikan ia sebagai the big why yang padu dalam diri anda untuk anda buktikan sebenarnya aku juga boleh banggakan ibu dan ayah anda. Boleh tak Ana? Boleh Ustaz? Boleh kan? Ana, jangan sedih-sedih. Sebab Ustaz yakin dan percaya dalam jiwa anda dan jiwa anak-anak di SMK Bandar Baru Sarawak Tinggi ni adalah jiwa yang suci murni. Tidak ada seorang pun anak-anak yang nak berikan kegagalan kepada ibu dan ayah dia. Betul? Tapi Hana, ia perlu bermula dari diri anda. Ingat kata-kata Ustaz tadi. You try, you fail. You try, you fail. Never mind. Because the real failure is when you stop trying. Maknanya, kalau kita cuba, kita gagal. Cuba gagal. Masa sebelum ni kita pernah gagal. Never mind. Belajar dari kesilapan. Tapi jangan berhenti. Because the real failure is when you stop trying. Kegagalan sebenar bila mana kita berhenti untuk mencuba. Saya yakin kalau Hana terus usaha, kita belajar daripada kesilapan, jangan ulangi kesilapan yang sama dan cuba upgrade apa yang perlu dalam diri Hana. I believe Hana akan jadi anak yang banggakan ibu dan ayah Hana. Hana nak banggakan tak ibu dan ayah Hana? Nak Ustaz. Okey, kalau nak, belajar sungguh-sungguh dan jadikan ini tuning point dalam diri anda dan jadikan apa yang dah sebut, yang dah kongsi dengan Ustaz petang ini sebagai point utama kenapa aku perlu berjaya. Sebab jawapan kepada membanggakan ibu bapa, jawapan yang hari ini skeptikal, jawapan yang klise, yang biasa. Sebab itu Ustaz dalamkan lagi soalan jawapan anda tadi kan. Kenapa nak bangga? Kan sebab awak cerita sekarang. Benda itu kena ada dalam jiwa anda. Sebab itu bila kita belajar kan, ada je benda tu, semangat anda akan naik dan anda akan lakukan dengan usaha yang luar biasa. So Hana, jangan sedih-sedih. Saya doakan Hana, insyaAllah tahun ini awak ambil STPM kan? Ustaz. Awak ambil STPM kan? Berapa flat ke? Berapa yang awak nak skor ni? Kalau boleh 4 flat, tapi kalau boleh memang saya nak lulus saja.
Baik, tak apa. Yang penting jangan gagal. InsyaAllah. Hana, nanti kalau awak dapat masuk universiti mana-mana, kontak Ustaz ya. Pun ada hadiah special yang Ustaz nak bagi pada diri anda. Yang penting kontak Ustaz. Macam mana nak kontak? Tanya kaunselor anda. Nanti dia berikan nombor PA Ustaz. InsyaAllah bila anda masuk universiti, adalah sesuatu yang Ustaz nak share dengan anda bila anda berada di universiti. Okey, Hana? Alright? Ustaz. Jangan sedih-sedih. Teruskan usaha anda. Okey? Okey, kita teruskan sikit masa saja lagi dalam program Ustaz. Okey. Kawan-kawan, anak-anak, adik-adik yang saya hormati Allah sekalian, sedikit perkongsian daripada rakan kita tadi, Hana, yang agak hari ini tersentuh bila kita tanyakan tentang the big why. Sebab itu adik-adik, the big why ini elemen yang sangat powerful ya. Kalau setiap manusia, setiap pelajar, dia amalkan ni, dia letakkan kat sini the big why dia, kenapa aku kena belajar betul-betul ni. Subhanallah, tak ada anak-anak yang main-main dalam belajar. Sebab dia tak ada big why lah. Yang tu dia terumbang ambing, belajar pun main-main, sekolah datang tak kisah, skor A ke tak skor ke, lulus ke gagal. Bagi dia, dia tak ambil tahu pun. Jangan jadi macam tu. Okey? Sebab itu adik-adik rahmati Allah sekalian, saya suka perkongsian daripada Hana tadi dan diharapkan Hana akan bangkit untuk berubah dan lebih berjaya. Baik, saya tertarik untuk tanya seorang lagi rakan kita, iaitu yang bernama tolong cik Mawar, Nur Sazana di situ. Nur Sazana. Yes, Nur Sazana binti Khairul Anwar. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar adik? Baik, Alhamdulillah. Nak panggil apa ni? Nak panggil Nur ke, Syah ke, Zah ke, Nah? Panggil Syazana, Ustaz. Panggil Syazana Ustaz. Oh, sedap namanya. Baik, Syazana Ustaz. Okey, awak tingkatan berapa Syazana? Tingkatan 6. Tingkatan 6. Semestinya 4 flat antara menjadi misi dan visi anda kan? So, macam biasa, sama macam tadi, Hana, kalau lepas ni awak nak pergi di mana rasa-rasanya? InsyaAllah kalau dapat saya nak masuk UTHM dekat Parit Raja, Johor. Wow, nak ambil bidang apa tu? Belum dipikirkan lagi. Belum dipikirkan. Sepatutnya dah kena fikirkan ni. Kan? Dah boleh fikir-fikirkan supaya ia nampak dengan jelas di mana kita punya step kita seterusnya. Tak apa, never mind. Good. Kalau nak pergi ke UTHM, satu benda yang sangat bagus. Okey. Boleh beritahu Ustaz tak? Kenapa anda nak sama belajar ke universiti? Sebab saya selalu kena banding dengan sepupu saya. Jadi saya nak tunjukkan dekat orang yang selalu bandingkan saya ni yang saya boleh lebih daripada dia. Siapa yang bandingkan tu? Saudara mara lah tapi bukan keluarga. Saudara mara bukan keluarga. Saudara mara bukan keluarga. Maknanya bukan mak ayah lah kan. Tergelap lah saya. Okey. Alright, saya suka. Maknanya selalu orang hari ini pelekehkan anda, orang bandingkan anda, dan anda nak buktikan sesuatu pada mereka yang pelekehkan anda yang anda juga boleh percaya. Betul tak? Betul. Okey. Satu je benda saya minta tolong baca ayat tu. Apa tu? Prove it. Apa maksudnya prove it? Lawak apa tu bahasa Inggeris? Lawak. Apa maksud prove it? Come on, Sazana, cepat. Google. Ya Allah, tak buktikan. Suara siapa tu? Suara saya. Suara awak okey. Buktikan. Betul lah. Sazana, saya suka ayat anda. Ambil ayat ni sebagai turning point dalam diri anda. Aku nak buktikan. Nak bukti kepada siapa? Nak bukti kepada manusia-manusia yang mulut tak ada insurans tu. Kan? Contohlah kan. Yang mengata aku macam-macam, yang kata aku tak boleh, yang suka banding aku, nak apa kau buktikan agar mereka nanti mulut mereka confirm ada insurans dan takaful. Kan? Contoh. Atau mulut yang tak ada zip, aku akan zipkan mulut dia. Bukan kita nak balas dendam, tapi ia jadi pembangkit, semangat, big why yang boleh menolak diri kita untuk kita terus melangkah. Adik-adik, Ustaz nak share sikit pada adik Sazana. Dulu juga Ustaz hari ni pernah dipelekehkan. Ustaz nak masuk UM. Kita tahu Universiti Melayu ni adalah universiti yang memang susah nak masuk. If kalau you tak ada result yang power, jangan mimpi you nak masuk. Tapi Ustaz yakin dan percaya bila Ustaz tulis nak masuk UM, orang kelakkan orang kata jangan mimpilah Pak Nisamin, kan kita ni dah lah budak sekolah agama, lepas tu nak pergi Universiti Melayu pula tu. Saya kata apa budak sekolah agama tak boleh pergi Universiti Melayu ke? Dia
Kat Nasi Melayu pun ada juga aliran agama kan. Dia suka pelekehkan. Dan ustaz juga pernah dibandingkan dengan juga sepupu-sepapak ustaz. Pernah. Sama lebih kurang macam Sazana lah. Tapi ingat kata ustaz tadi, yang penting adalah bagaimana kita melihat potensi kita, bukan bagaimana kita memikirkan apa yang orang lain kata pasal kita. Jelas Sazana? So Sazana jadikan dia sebagai pembangkit. Sebab itu ustaz suka ni, bila kita ada pikuan, dia akan menolak diri kita untuk capai apa yang kita nak. InsyaAllah saya kena percaya Sazana akan capai impian Sazana untuk masuk UTHM UTHM Okey Sazana, besok dapat masuk UTHM, kontak-kontak ustaz juga. Juga ada hadiah yang ustaz nak berikan. Apa hadiah dia? Tunggulah dah masuk UTHM dulu Kalau tak kontak tak ada dapat. Kena kontak insyaAllah. Okey, thank you Nur Sazana. Baik adik-adik, begitulah yang ustaz maksudkan dengan kemahuan. Kemahuan ni kena jelas. Kadang-kadang kemahuan kita tak jelas, tak tahu apa kita nak, macam mana kita nak berjaya? Betul-betul. Nampak tak bagaimana Ustaz olah, bagaimana Ustaz groom rakan-rakan kita dua orang tadi, dan bagaimana Ustaz selam dalam jiwa mereka supaya mereka nampak apa yang mereka mahu. Tapi kalau kita ni tak nampak apa yang kita nak, Masya Allah, macam manalah kita nak berjaya kan? Ibarat kita hari ni bawa motor, naik basikal, tak tahu mana tuju. Orang tanya nak pergi mana tu? Entahlah, pergi dari mana? Kan? Atau awak naik taxi atau naik Grab kan? Pergi naik Grab. Naik Grab boleh sebelum nak pergi tu dah beritahu dah destinasi. Itu tak betul? Kan? Bermakna apa? Setiap perjalanan kena tahu kat mana kita nak pergi. Tapi yang mana yang tak tahu lagi, kena sit down dengan mak ayah, sit down muhasabah diri, sit down dengan guru kaunselor, bantu diri anda untuk anda nampak dengan jelas di mana destinasi yang anda nak tuju. Okey? Yang tu saya boleh bantu. Anda je boleh bantu sebab anda yang nak melangkah. Saya hanya berkongsi. Jelas Okey, kita pergi ke yang kedua. Wow, seronok perbincangan kita utama ni lagi hangat. Kemahuan dah jelas, so apa yang anda perlukan dalam komitmen? Sebab apa yang anda mahukan tu dia tak datang bergolek. Betul tak betul? Contoh macam Sazana tadi kan, nak masuk universiti. Contoh macam siapa ni, Hana tadi nak bagi universiti. Tapi boleh tak dia datang berkulit begitu saja? Tak boleh. Ia perlukan kepada komitmen. Sebut pasal komitmen adik-adik, Ustaz tertarik dengan kata-kata Abraham Lincoln. Dia kata apa? Commitment is what transforms a promise into reality. Membawa maksud, komitmen adalah apa-apa yang boleh mengubah janji menjadi satu realiti. Wow. Contoh janji-janji Sazana tadi, Hana tadi, Danish kan, yang bercakap, yang berkongsi tadi, dia ada benda yang dia nak buat, dia ada benda yang dia nak. Benda tu takkan datang bergolek kecuali kita laksanakan komitmen. Sebab apa? Because commitment is what transform a promise into reality. So kita kena tahu lah tugasan kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar yang mahukan kejayaan. Dan hari ini adik-adik, Ustaz tak cakap banyak, ada 3 je benda yang kita kena jaga. Berapa? 3 je. Benda ni biasa kita dengar, tapi kita tak ambil indah. Kan? Apa dia? Pertama sekali, suka atau tidak, ini sangat perlu. You kena buat. Siapa-siapa nak berjaya pun, hatta orang yang nak berjaya dalam bidang sukan, bidang perniagaan, bidang profession perguruan atau bidang perfulahan. Apa aku sebut perfulahan. Popular dan sebagainya, perlu ada benda ni, iaitu study. Belajar. You tak boleh hari ini berjaya tanpa you belajar. Boleh ke? Orang main game pun ada, dia belajar macam mana nak main game tu. Ustaz, mana saya belajar? Saya main sendiri je. Ya, awak main dan awak sedang belajar macam mana nak memenangi dan juga menguasai permainan itu. Nampak tak? You kena belajar. Sebab itu dalam Islam sendiri beritahu adik, belajar sampai ke liang lahat. Dan pepatah general yang selalu kita dengar, belajar hingga ke negara China, ujung sana kan. Sebab itu adik, jangan ada perasaan dalam diri malas belajar. That is your commitment if you want to success in your life, in your academic dan juga apa saja you nak. Sebab itu dek, study is very important. Number 2, tambah soft skill. Ini yang sangat perlu. That is your commitment. Form 4, Form 5, Form 6, you bukan jam 4, jam 5, jam 6. You kata 4, kata 5, kata 6, yang mana 2-3 tahun lagi you akan berada dalam dunia yang sangat mencabar. Tanpa soft skill, you akan sukar. Zaman sekarang bukan zaman orang nak flat sahaja. Zaman sekarang bukan orang yang jadi ulat bulu saja.
ulat bulu, ulat buku, ulat daun, ulat minyak. Kan? Zaman sekarang adalah zaman orang ada ilmu dan orang ada soft skill dan mengamalkan ilmu yang dia ada. Sebab itu adik-adik, soft skill yang ada ni, Ustaz share, ada dua benda yang you kena ada. Okay, you belajarlah, carilah peluang untuk belajar. Pertama, soft skill dalam bidang komunikasi. Saya tulis kat buku anda, soft skill dalam bidang komunikasi. Ustaz, nak belajar komunikasi dekat mana? Senang je, kat YouTube banyak guru-guru komunikasi. Belajar secara percuma je pun. Antaranya, you boleh tulis dekat itu, you catat. Cikgu Rizal. Cikgu Rizal antara guru komunikasi saya. You boleh type dekat Facebook pun Cikgu Rizal Rashid. Atau Rizal Rashid. Antara orang yang hari ini mahir dan pakar dalam komunikasi. Pergi belajar. Dari percuma kat YouTube, tak ada masalah. Yang kedua, daripada komunikasi juga, you boleh tengok Tuan Haji Roslan. Juga orang yang bidang komunikasi. Penting sangat bagus. Yang kedua, soft skill apa yang you boleh ada adalah tentang hari ini bagaimana nak bercampur dalam masyarakat. Ilmu bermasyarakat. Sebab apa? Zaman sekarang kita tengok budak remaja sekarang adik-adik dia suka menyendiri. Dia panggil apa mama? Hibernation. Hibernate menyendiri kan. Sebab apa? Dia kata, Ustaz, saya dah campur emas lah. Yang penting saya ada handphone. Everything kat sini. Ni zaman sekarang, budak sekarang kan. Dik, tolong. Bila kita dalam dunia kerjaya esok atau dalam dunia sebenar, bila you nak berjaya, you nak sukses, you kena ada ilmu hari ini bercampur dalam masyarakat. Kalau you dah menyendiri, bila you campur dalam masyarakat, you akan kekok. Dik, dua ini sangat perlu. Jaga baik-baik, tambah ilmu dengan study yang betul-betul akan menjadikan you lebih sukses dalam kehidupan you. Dan akhir sekali, komitmen yang ketiga yang perlu you jaga adalah about ibadah. Tak kisahlah agama Islam ke, bukan Islam ke, Buddha ke, Kristian ke, apa sekalipun, ibadah kita kena jaga. Jelas Kalau kita jaga ibadah kita, doa kita, solat kita, hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Suci di atas, insya-Allah urusan kita pasti dipermudahkan. Dengan syarat, dah tahu tugasan-tugasan yang perlu kita buat, don't wait until tomorrow. Awas satu, jangan tunggu sampai hari esok. Sebab mungkinlah kalau kita dah tahu, kita bertangguh, maka kejayaan pun akan bertangguhlah dengan kita. Jelas Baik, kita pergi K yang ketiga. Dah nak tahu komitmen kita. Belajarnya dengan ilmu soft skillnya, dengan ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan guru sebagainya. Ni yang paling penting ni. About K yang ketiga, konsisten. Ramai yang tak jaga. Apa itu konsisten? Iaitu dia ada istiqomah. Sebab itu saya panggil dia consistency is the key. Konsisten ni adalah kunci. Kunci apa? Kunci kejayaan. Kenapa? Sebab macam Ustaz kita tadi kan, kita ada kemahuan, kita tahu komitmen yang perlu kita buat, tapi kita tak konsisten dengan apa yang kita lakukan. Percayalah, ia susah untuk anda percaya. Tapi kalau kita ada kemahuan, komitmen yang kita belajar tadi kita lakukan dengan sebaik mungkin dan kita konsisten dengan apa yang hari ini kita buat, insya-Allah kejayaan akan capai. Sebab itu adik-adik, bila sebut pasal konsisten, Ustaz faham. Ramai orang ada masalah nak konsisten dengan apa yang dibuat. Maka adik-adik yang saya hormati Allah sekalian, ada 5 tip. Ada berapa tip? Ada 5 tip. Bagaimana kita boleh konsisten dengan setiap apa yang kita lakukan. Ini juga ilmu mahal untuk anda. Boleh amalkan sini ke universiti, boleh amalkan dalam kehidupan anda. Apa dia 5 tip bagaimana anda konsisten ni? The first is adalah cari kawan yang sentiasa positif. Yes, that is the facts yang sangat penting. Kalau kita nak positif, kalau kita nak circle yang sentiasa positif, you kena jaga juga dan cari kawan yang sentiasa positif. Tapi kalau you nak berjaya, you nak cemerlang, tapi dikelilingi orang-orang yang penuh dengan hasad, dengki dan negatif, maka percayalah, you takkan konsisten dengan apa yang you lakukan. That's why, pertama, cari kawan yang sentiasa positif. Baik. Yang kedua, always remember your big why. Yang kedua, always remember your big why. Maksud dia sentiasa ingat big why kita. Apa itu big why? Tadi kita dah buat tadi kan, 2 rakan kita tadi, iaitu bernama Hana dan Sazana. Dia ceritakan apa big why dia dan setiap anak-anak pelajar pun kena ada big why. Because that is very important if you want to get apa saja you nak. Kalau saya down, saya akan ingat big why saya dan dia akan membawa saya di atas jalan orang yang nak berjaya.
That's why that is very important for you. Okay? Yang ketiga, beritahu diri your times will come. Tips yang ketiga, beritahu diri your times will come. Maksudnya apa ni? Kadang-kadang kita lemah, kita tak semangat dan kita tengok orang-orang yang berjaya, jangan lemah semangat. Jangan bandingkan, dia berjaya, aku tak berjaya maka aku dia buruk. No. Tapi bagi tahu pada diri, hari ini hari dia berjaya. I believe that one day giliran aku pula untuk berjaya. Nampak tak bagaimana kita membina mindset yang positif dalam diri kita agar konsistensi itu sentiasa berada di dalam diri kita. Tapi kalau kita rasa, aku dah cuba, susah lah, tak berjaya juga, malas lah, akhirnya kita tak konsisten, kan? Tapi kalau kita kata, okey tak apa, hari ini masih tak dapat, hari ini dia berjaya, tapi aku yakin, one day tetap juga akan capai waktu dan ketika untuk aku percaya. Itu kita nak, okey? Yang keempat, selalu bayangkan wajah mak ayah. Ini tip yang Ustaz suka. Dek, satu tip yang Ustaz share dalam setiap perkongsian Ustaz, restu ibu dan ayah sangat perlu. Kadang-kadang ni adik-adik, maafkan Ustaz kita rasa kita dah besar, kita rasa kita dah dewasa, maka ibu ayah dia tak penting dalam hidup kita. Siapa yang rasa macam tu, Dek, tolong ubah. Sebab the power of doa ibu ayah, the power of restu from ibu ayah, that is a very big important for you. Tapi kalau kita adik-adik rasa macam, alah mak ayah tak penting, yang penting aku dah usaha. No. You berjaya bukan sebab usaha you semata-mata. You juga berjaya sebab doa daripada ibu dan ayah you. Kena ingat ya, ini sangat-sangat penting. Dan yang kelima, dengar lagu-lagu semangat. Wow, ini saya suka ni. Sebab dalam diri setiap orang, lagu memain peranan untuk mengubah emosi manusia. Kadang-kadang kita rasa tak semangat. Macam tadi kan, Danish kata, Ustaz saya pernah rasa tak semangat, motivasi dan sebagainya. Tapi lagu-lagu motivasi juga boleh membantu kita untuk naikkan kembali semangat kita. Contoh kan, kalau kita dululah waktu kecil-kecil, Ramadan. Bila dengar Ramadan je, puasa je rasa lemah je kan. Tapi dengar lagu raya, tiba-tiba dah ada semangat. Tak lama lagi nak raya lah. Macam itulah juga diri kita, adik. Kena ada lagu-lagu yang membangkitkan semangat kita. Contoh, pada zaman Ustaz dulu, antara lagu-lagu zaman Ustaz adalah lagu seperti jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Itu zaman Ustaz dulu lah, tahun 90-an. Okay? Begitu juga ada lagu Ella. Apa tajuk dia? Standing in the house. Aku tak kerti nyanyi lagu dia. Kan? Tapi sedap lagu dia. Sangat-sangat best. Tapi zaman sekarang macam lagu kan. Tapi yang Ustaz tengok yang agak hot sikit lah, hit adalah lagu Gemuruh kan. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak hingga ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipat, menyerlah jauh dari yang biasa. Kan? Contoh, ayat-ayat lagu-lagu ni sangat luar biasa. Sebab itu, tip kelima, bagaimana nak konsisten dengar lagu-lagu semangat. So adik-adik, itu dia 5 tip konsisten yang sangat padu yang adik-adik boleh amalkan dalam elemen K yang ketiga, iaitu konsisten. Ustaz, kenapa kena amalkan 3 K ni Ustaz? If you amalkan kemahuan, you amalkan komitmen, dan you amalkan konsisten, maka akan menghasilkan result dan tindakan yang luar biasa tanpa disuruh dan juga dipaksa. Kenapa saya kata tanpa dipaksa? Sebab kita dah baca tadi, kemahuan perlu datang daripada diri sendiri, bukannya orang lain. Kenapa saya kata begitu? Sebab kita tak nak jadi manusia yang hari ini penuh dengan alasan. Ni modul yang ketiga kita masuk Modul yang mana ramai orang yang kata, Ustaz saya dah amalkan ketiga-tiga Ustaz. Kemahuan ada, komitmen ada, konsisten ada. Tapi dalam diri you masih lagi banyak alasan. Ustaz dia boleh lah Ustaz, dia anak lawyer. Ustaz dia boleh lah Ustaz, dia anak pensyarah, anak peguam, anak arkitek, anak cikgu, anak itu. Habis kau nak apa? Kau nak jin. Kan? Macam tu kan. Kita juga anak orang yang ada impian dan juga ada potensi untuk berjaya. Cuma bila sebut pasal alasan yang adik, come on. Saya nak tunjukkanlah kisah bagaimana seorang budak yang pernah jadi orang miskin dan hari ini adik dia berubah menjadi orang yang berjaya. Siapa dia? Kerana dia pernah dengar cerita ni kan? Nik Nurmaliha.
keluarga sangat miskin. Kalau tengok rumah dia, subhanallah, sedih. Syahdu ada adik. Saya tekan lah. Ni apa ni? Syahdu dia, kalau tengok rumah dia, subhanallah. Kalau tengok pula hari ni mak bapak dia seorang nelayan, mak dia seorang hari ni apa tu? Kita panggil apa? Ni kita panggil apa? Cleaner. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa kalau cleaner? Kontraktor pembersihan. Nasib baik saya ada troopers kat depan saya ni kan. Tak sampai habis saya nak sebut cleaner. Adik-adik, dia buktikan pada mak ayah, walaupun aku miskin, tapi aku boleh hadirkan mak bapak aku 20 bukan sikit-sikit tapi banyak. Dan begitu juga adik-adik, kalau kita tengok kat sini pula, orang kelainan upaya pun mampu ke universiti. Contoh, kita tengok 3 OKU, 5 ijazah sarjana, graduan cacat penglihatan, genggam ijazah pada Commission UM. Ini sim saya ni. Yang mana adik-adik dalam cacat penglihatan, buta pula tu adik-adik, tapi dapat ijazah sarjana, iaitu master. Subhanallah, hebat Lelaki pekak, pelajar terbaik Open University of Malaysia. Yang mana dia dalam pekak tak dengar, tapi boleh jadi pelajar terbaik. Ya Rabbi, yang patah. Ni yang wajah hijau bawah ni adik-adik. Baik, datang kuliah guna hari ni, apa kita panggil? Wheelchair. Tapi itu bukan alasan yang mana dia tak boleh belajar hingga dapat hari ini ijazah untuk mak dan ayah dia. Dan yang kecil di sebelah ni, ini bukan budak darjah 5 bukan. Dia adalah hari ini mahasiswi yang mana dia cacat. Cacat apa ni? Dia tak tinggi, dia terbantut, dia punya fizikal dia. Tapi tak bermakna dia tak boleh belajar hingga ke peringkat tertinggi. Allah Rabbi. Apa alasan kita yang kata kita tak boleh percaya? Kita tengok lagi adik-adik, budak ni. Sekolah rendah. Yang mana adik Damia Salina dilahirkan tidak ada 2 tangan, dilahirkan tidak ada kaki sebelah. Ada bukan kaki sebelah adik betul-betul 2 jari. Dan 2 jari itulah dia kepit pensel untuk dia menulis. Hari-hari orang nampak pampers dia. Malu tak dengan sini? Hari-hari orang nampak kan? Tapi itu bukan alasan. Sebab dia tahu, nampak tak dalam surat khabar. Dia kata apa? Saya juga boleh. Subhanallah. Semangat dia nampak semangat. Kita Tuhan uji sikit je kan. Tak boleh lah cikgu, lemah. Mic tak on. Okey. Sorry tadi sebab hari ni saya punya masalah dekat saya punya punya internet line ni. Inilah ujian dan cabaran kita yang mana bila berprogram dalam talian ni kadang-kadang akan menyebabkan terputus dan sebagainya. Tapi saya anggap ini adalah satu benda yang sangat positif untuk kita teruskan. Okey, baik. Semua adik, yang slide itu berlaku itu sebab kita berada semua di penghujung. Kalau kita tengok tadi adik, bagaimana orang yang cacat, orang yang hari ini tak ada tangan, orang yang hari ini tidak ada kaki pun boleh percaya, pun boleh cemerlang. Ini kan kita adik. Sebab itu anak-anak, kalau ada di antara kita yang merasakan, Ustaz saya tak boleh lah Ustaz, sebab apa? Saya cacat. Orang cacat pun boleh. Laki ke, perempuan ke, kaya ke, miskin ke, apa saja insya-Allah kalau kita lakukan yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik. Sebagai contoh, saya nak berbual seorang pelajar ni, iaitu bernama Nur Atira. Atira, sila buka mic anda. Atira kan? Assalamualaikum. Atira mana Atira? Mana Atira tadi? Tak keluar Atira tadi. Allahu Akbar. Panggil nama terus dia terkeluar. Jangan begitu. Okey, baik, tak apa. Handa Umar sudah panggil, saya nak panggil Siti Khadijah Ahmad yang tutup mic ni.
Tutup kamera ni. Siti Khadijah Ahmad ada tak? Siti Khadijah. Oh, ni saya dah mula nak mengantaikan di hujung-hujung belajar ni. Siti Khadijah. Oh, nampak tak ada kan? Oh, soal lagi. Saya nampak kat sini ni ada hari ini Pavitiran. Yes. Pavitiran anak lelaki Ramesh. Hello. Nampak. Dah dua dah saya panggil, semuanya menghilangkan diri itu kadang-kadang dia kata, "Mai tak berfungsi cikgu." Oh iya ke? Alright, tak apa. Saya faham. Saya maafkan. It's okay. Dia bagi respon, it's okay. Last saya panggil sebelum saya teruskan. Nur Aisyah Syafiqah. Yang hari ni ada gambar payung tu. Tu. Ada tak? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Nasib baik kau menjadi penyelamat dunia. 2-3 orang kawan yang Ustaz panggil yang tutup kamera ni tapi tak ada orang, tapi awak ada. Ni nak panggil apa ni? Nur ke, Aisyah ke, Syafiqah? Mana-mana boleh. Baik, saya panggil awak dengan nama mana-mana boleh Okey, adik Nur, tak sampai hati pula aku nak panggil mana-mana boleh Adik Nur Aisyah Syafiqah. Tingkatan berapa ni? Tingkatan 6. Tingkatan 6. Wow. Nur Aisyah Syafiqah. Nak panggil Aisyah. Aisyah, lepas ni nak pergi mana Aisyah? Universiti mana yang menjadi impian anda? UUM. Wow, UUM. Bidang apa tu? Perniagaan. Yes, tepat. UUM salah satu universiti yang hari ini banyak menawarkan hari ini bidang pengajaran dalam perniagaan. Cuma saya nak tanya, kenapa awak nak ambil bidang perniagaan? Adakah dia akan relate dengan impian dan juga cita-cita anda? Cuba share sikit. Ada relate kot. Jangan main kod. Tak nak main kod. Kenapa? Ambil perniagaan. Awak ada cita-cita nak buka bisnes ke selepas awak ambil belajar nanti? Mungkin. No, mungkin. Dia tak boleh mungkin-mungkin. Dia kena insyaAllah pasti akan kan. Okey, tak apa. InsyaAllah saya doakan Aisyah Syafiqah satu hari nanti kalau mana tahu awak jadi hari ni seorang jutawan. Amin. Atau the power of woman. Kan? Yang hebat. Jangan lupakan saya dan juga rakan-rakan anda di SMK Bandar Baru Salatiga. Boleh adik Aisyah Syafiqah? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Masya-Allah. Okay. So, impian tidak salah kerana ia percuma. Cuma yang salahnya bila mana kita menyalahkan takdir. Contoh macam dalam gambar-gambar tadi kan, Ustaz bagi tahu kan. Bagaimana ni gambar budak lelaki ni yang hari ini dulu tak ada kaki tapi dia berjaya menjadi pelajar cemerlang di peringkat negeri Terengganu, orang gambar tu. Dan at the same time dia juga menjadi pelajar yang berjaya hingga ke peringkat universiti. Hebat kan? Sebab apa? Baca yang kat atas tu. Penentu kejayaan adalah diri kita, bukan orang lain. Maknanya apa adik-adik? Orang yang nak berjaya ni adik-adik adalah datang daripada diri kita, bukan orang lain. That's why orang yang nak berjaya, orang yang nak cemerlang, insya-Allah apa saja dilakukan pasti akan capai. Dengan syarat jaga hubungan kita dengan Allah. Ni model yang terakhir, dulu tindakan dan perubahan. Nak bertindak, nak berubah bagus, tapi jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan mak ayah, jaga hubungan kita dengan guru. Saya suka ni. Kenapa kita tak kuat? Sebab hubungan kita dengan Allah pun tak kuat. Yang bukan non-Muslim, jaga hubungan dengan Tuhan dan kepercayaan masing-masing. Sebab benda itu sangat perlu untuk pastikan ada hari ini the power of yang ada dalam diri kita tu untuk kita dapat melakukan dengan lebih mudah dan percaya insya-Allah. Jangan cari kemarahan ibu bapa dan guru-guru. Ini juga nasihat Ustaz. Kadang-kadang ada orang dia amalkan 3K tadi dengan mindset yang positif, tapi malamnya hubungan dia dengan mak ayah dan guru-guru bermasalah. Sebab dia rasa dirinya hebat. Come on, kita tak nak jadi macam tu. Sebab itu adik-adik kena mohon restu daripada ibu dan ayah. Jangan cari kemarahan ibu ayah dan guru-guru sebab dia akan menyebabkan ilmu yang kita belajar itu tidak berkat. Dan yang paling penting sekali dik, jauhi dosa dan maksiat.
Hati-hati, hati kena bersih, lebih tenang, lebih yakin agar anak akan mudah belajar, mudah faham, mudah ingat, dan selalu Ustaz pesan hati yang kotor akan menjadi penghalang kejayaan kita. Sebab itu adik-adik dirahmati Allah sekalian, dalam dunia yang sangat mencabar pada hari ini, hadapilah cabaran kita dengan tabah. Kadang-kadang adik-adik belajar-belajar terkeluar. Macam tadi kan Ustaz terkeluar tadi sekejap. Sebab Ustaz ada backup dengan satu lagi komputer. Kena ada yang mana kadang-kadang kita belajar Allah internet pula macam siput babi kan. Siput babi yang disalahkan kan. Lambat dan sebagainya. Kadang-kadang masuk terkeluar sendiri, subhanallah. Itu cabaran. Tapi macam Ustaz kata tadi, jangan berhenti. Sebab once kita berhenti, kita kalah dengan cabaran yang Tuhan bagi, akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Sebab itu adik-adik yang Ustaz sayangi sekalian, kata-kata Tahir Ustaz pada petang yang mulai ini, tidak ada istilah terlambat. It's never too late to create your best life. Apa maksud tu? Tidak ada istilah terlambat untuk kita hari ini cipta ataupun kita hari ini create the best life, kehidupan yang terbaik dalam diri anda. Ustaz datang hadir pada petang ini hanya berkongsi. Tapi adik-adik, anda semua yang akan laksanakan sebaik yang mungkin. Dan Ustaz juga selalu bagi tahu pada diri anda dan kepada orang lain, kata-kata orang tua dalam gambar tu, tiada istilah mustahil dalam kamus hidup orang nak berjaya. So, yang tadi kata, susah dapat 10A, susah nak dapat form flat, susah nak masuk universiti, come on. Tak ada istilah mustahil dalam kamus orang-orang yang nak berjaya. Once you nakkan apa yang you mahukan, lakukan yang terbaik dan percaya pada diri anda kerana ia titik mula anda untuk anda melangkah dengan lebih berjaya insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik yang berhormati Allah sekalian, nampaknya masa sangat mencuri kita. Alhamdulillah, kalau secara kesimpulan ringkas ni Ustaz dapat kongsi pada anda, once kita nak berubah, once kita nak bangkit, bermulalah dengan your mindset dulu. Kerana bila kita bermula dengan mindset dan perasaan tak, di akhir slide Ustaz pun Ustaz hari ini letakkan di mindset. Mula dengan mindset, akhir dengan mindset. Dalam proses nak mindset itu macam-macam perkara yang perlu kita lakukan. Kerana apa? Benda itu akan menjaga konsisten kita, motivasi kita, semangat kita dan tindakan kita untuk kita terus bertindak seperti orang-orang yang percaya. Jadi Ustaz yakin dan percaya segala tip yang Ustaz kongsikan pada petang yang mulai ini dapat terbanyak sikit dapat membantu diri anak-anak tingkatan 3, 4, 5 dan 6 ini, khususnya 5 dan 6 ni lah yang ada bersama-sama dengan Ustaz pada petang ini. InsyaAllah lakukan yang terbaik, buat yang terbaik. Kerana apa? Kerana Allah akan berikan kejayaan kepada mereka yang benar-benar berusaha insyaAllah. Jadi anak-anak dan mata Allah sekalian, sebelum Ustaz menyerahkan kembali kepada adik Nur Aina bagi Syahidah pada petang ini, tu ada bersedia dah tu. Baru dia muncul awal dan akhir. Senyum dengan itu ya. Ustaz ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan terima kasih kepada SMK Padang Baru Salak Tinggi ya, terutamanya kepada unit bimbingan dan kaunseling iaitu Cikgu Azida, dan tak lupa kepada tuan pengetua kita Al-Fatih Ustaz Sabzini bin Abdullah, dan seterusnya barisan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Baru Salak Tinggi, dan kepada anak-anak pelajar tingkatan 4, 5 dan 6 yang hari ini bersama-sama stay tune daripada petang tadi hinggalah ke petang ini. Petang-petang dan insyaAllah saya yakin apa yang Ustaz kongsikan jika kita amalkan ada kejayaan kepada anda, dan Ustaz minta maaf jika ada salah dan silap tutur kata Ustaz yang boleh menyinggung hati dan perasaan anda semua. Jika ada di antara anda yang nak hari ini follow Ustaz, boleh follow di IG Ustaz Fadli Samin dan Official, atau di hari ini Facebook Ustaz Muhammad Fadli Samin, atau boleh subscribe Ustaz di Jazim Consultant Channel. Ada banyak info-info dan juga tip-tip yang Ustaz kongsikan di media sosial untuk paparan anda semua. Jadi sampai di sini saja, dan dengan itu saya serahkan kembali kepada pengacara kita yang paling comel daripada SMK Bandar Baru Salak Tinggi, iaitu adik Nur Aina kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dipersilakan adik Nur Aina Badrisha. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Fadli bin Samin atas perkongsian yang sungguh bermakna sebentar tadi. Saya yakin para pelajar juga guru-guru banyak mendapat input sepanjang program ini berlangsung. Jadi Alhamdulillah program kita juga sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas kerjasama semua guru-guru dan para pelajar.
tingkatan 4, 5 dan 6 dalam menjayakan program motivasi kita pada petang ini. Semoga kita berjumpa lagi pada program yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.